Assalamualaikum. Kali ini saya nak terangkan tentang proses mitosis dan meiosis. Dalam gambar yang awak tengok sekarang ni, saya dah buat sedikit je lah sebenarnya, tak keseluruhan. Dan dia punya rangka untuk proses mitosis dan meiosis. Okey, sebelum tu awak kena tahu mitosis ini adalah pembahagian sel, begitu juga dengan meiosis. Tetapi mitosis pembahagian sel yang kita untuk menghasilkan sel anak yang sama dengan induknya, sebiji serupa dengan induknya. Manakala meiosis adalah proses pembahagian sel yang anaknya tak sama dengan induknya. Tu secara ringkas lah awak boleh cakap macam tu. Okey, untuk memasuki fasa pertama iaitu profasa untuk mitosis, sebenarnya sebelum tu kalau untuk dalam kromosom ni, gambar kromosom ni dia adalah berbenang-benang halus yang kita tak boleh nampak pun ada berapa kromosom ataupun ada berapa pasang kromosom. Dia hanyalah berbenang halus yang sangat halus dan kecil, dan kita tak kromatin. Berbenang kromatin tu memang kita tak nampak. Okey. Kemudian apabila dia mula masuk dalam peringkat profasa, kromosom yang kita tak nampak tadi akan menebal dan memendek. Jadi kita pun nampaklah dia berapa biji kromosom ada, berapa kromosom yang ada dekat dalam sel nukleus kita, nukleus sel kita. Okey, yang saya lukis ni adalah dah hilang dah dia punya nukleolus, membran nukleus semua dah hilang. So sel itu memang sedang dalam proses pembahagian sel. So kita nampak kita tak nampak dah dia punya membran nukleus dan nukleolus. So dia ada dalam, dia terbuka dah benda tu, dah hilang dah. So dia sedang menebal dan memendek untuk mitosis. Nah, awak nampak saya buat selalu ada hitam ada putih. Dia ni sebenarnya adalah kromosom yang homolog, hitam dan putih ni. Tetapi untuk proses mitosis dia tak kisah pun hitam ataupun putih tu. Sebab dia tak penting dalam proses mitosis hitam dan putih tu. Cuma nak bagi tahu kromosom daripada yang kita tak nampak, berbenang kromatin tu dia berubah menjadi tebal dan pendek. So kita pun nampak dia dengan jelas kelihatan. Ada berapa kromosom? Nak kira ada berapa kromosom, awak kena kira bilangan sentroma. Ni sentroma sentroma ni yang duduk kat tengah-tengah. So kita kira bilangan sentroma ni. Ni sentroma kat tengah-tengah ni kan. So kita kira ada berapa, ada 4 sentroma, maka ada 4 kromosom. 4 kromosom kromosom ada 4. Okey, kalau dia tanya berapa pasang, merujuk kepada meiosis ni adalah 2 pasang. Sebab apa? Sebab ni 1 duduk dekat sepasang. Yang ni 2 ni sepasang pula. So ada 2 pasang. Tapi kalau berapa bilangan kromosom? 4 kromosom. Berapa pasang? 2 pasang. Okey, so itu adalah peringkat profasa. Membran nukleus dah tak ada, dah menghilang, nukleolus pun dah menghilang. Okey, apa yang berlaku seterusnya? Adanya gentian gelendung terbentuk. Mula terbentuk gentian gelendung mula terbentuk. Dari mana datang gentian gelendung tu? Kita sepatutnya ada sentriol dekat sini. Sentriol inilah yang menghasilkan gentian gelendung. Gentian gelendung ni akan mula untuk mengikat sentroma. Kan ada banyak lah. Okey. Lepas tu apa yang berlaku adalah gentian dalam peringkat metafasa. Dia akan masuk ke peringkat metafasa. Gentian gelendung telah pun terbentuk dengan sempurna. Daripada sentriol. Sentriol ada di kutub sebelah kiri dan kutub sebelah kanan kan. So gentian gelendung telah pun terbentuk dan mengikat kromosom kita. Kromosom pula sudah pun beratur di tengah-tengah satah khatulistiwa sel. Apa maksud satah khatulistiwa sel? Itu maksudnya kromosom kita dia duduk beratur tengah-tengah straight. Ada kromosom hitam yang panjang, ada kromosom putih yang panjang, ada kromosom hitam yang pendek, ada kromosom putih yang
pendek. Semuanya sudah pun beratur di tengah-tengah satah khatulistiwa sel dan gentian gelindung pegang mereka pada sentroma. Tu gentian gelindung . Okey. So, ya, dia dah, apa maksud peringkat metafasa ni? Semua kromosom telah pun beratur di tengah-tengah satah khatulistiwa sel. Okey. Kemudian dia akan memasuki peringkat anafasa. Okey, pada peringkat anafasa ni sebenarnya tidaklah berlaku terlalu banyak pencerutan ni. Dia macam buat nak ada gitu lah. Okey. So, apa yang berlaku adalah dia mesti ada sentriol lah kat ujung ni. Okey, sentriol ni gentian gelindung yang ada pada sentriol ni sekarang dia memendek. Bila dia pendek, dia akan tarik kromosom yang terikat pada dia. So dia akan tarik. Dia tak panjang macam biasa. So kromosom ni akan berpisah di tengah-tengah sel ni. Sentroma ni. Dia akan pisah sini. Sebelah kromatid akan pergi ke kutub yang satu lagi kiri dan satu lagi akan pergi ke kutub yang sebelah kanan. So, kromatid bergerak ke kutub yang bertentangan. Okay, jadi dia kepala dia mesti sentroma tu yang menghala ke arah kutub. Okay, jadi apa yang berlaku adalah kepala ni sentroma. Sentroma mesti duduk kat depan. Sentroma duduk kat depan, diikuti oleh kromatid. Kromatid akan ikut belakang. Ni hitam panjang ikut. Okey, lepas tu putih panjang pun ikut. Hitam pendek ikut. Putih pendek pun ikut. Samalah kat sini, putih pendek ikut. Putih pendek ikut. Hitam pendek ikut. Putih panjang ikut. Hitam panjang ikut sentroma dia. So dia menuju ke kutub yang bertentangan. Okey, kemudian apa yang berlaku adalah semua kromatid ini telah pun sampai ke kutub yang bertentangan. Bila dia sampai dekat sana, pencerutan mula berlaku. So sebenarnya step dia macam ni tau. Step dia adalah yang pencerutan ni makin banyak. Dia punya dah mula terbentuk membran nukleus. Nukleolus pun dah mula terbentuk. Gentian gelindung dah hilang, tak nampak dah. Apa yang ada adalah kromosom tadi yang telah pun sampai. So kita ada panjang putih, panjang hitam, pendek putih, pendek hitam. Sini pun sama. Panjang putih pendek, putih hitam pendek, putih panjang, hitam panjang. Last sekali kita akan dapat dua anak yang sama seiras macam atas sekali, induk dia atas. Tapi sebab sebelum tu dia tidak mereplikasi, sebab tu dia ada satu-satu. Dekat profasa dia ada proses replikasi. Apa dia proses replikasi tu? Proses di mana kromosom ni mula-mula dia tebal dengan pendek, dia bentuk macam ni dah. Ni ada 4 gitu kan. Gitu. Tapi selepas dia buat replikasi dalam peringkat profasa, kromosom ni akan keluar satu lagi. Yang bila dia keluar ni kita panggil dia kromatid adik-beradik. Dia jadi ada lengan 4 gitu. So ini adalah peringkat replikasi kromosom. Kromosom daripada sebelah tangan jadi ada 2 belah tangan. So dia dapat baliklah kromosom asal tadi sebelum replikasi. So kita akan dapat hitam panjang, putih panjang, putih pendek, hitam pendek. Sini pun sama. Kita
kita akan dapat sama saja. Okey, so anak ni adalah sama sebiji macam induknya yang sebelum memasuki peringkat profasa. Okey, sekian saja untuk mitosis. Lepas ni kita akan masuk peringkat meiosis pula.